warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan 10.42 pagi. So sekarang ni adalah kelas sains tingkatan 5 dan kita masuk topik carbon compound. Topik yang ketiga, topik yang ketiga iaitu fats and their effects on health. Okay. So kita boleh mulakan tentang fats ni. Okay, so ayat yang pertama. Fats can be saturated fats and unsaturated fats. Okay, saturated fats are obtained from animals, while unsaturated fats are obtained from plants. So ada dua jenis fats, satu saturated, satu lagi unsaturated. Okay, atau dalam bahasa Melayunya lemak tepu dengan lemak tak tepu. Lemak tepu ataupun saturated fat comes from animals. And unsaturated fats comes from plants. Okay. Fat sources from plants include corn oil, olive oil, peanut oil, and avocado. Fat sources from animals include cheese, butter, fatty cuts of meat. Maksudnya bila kamu potong daging tu ada lemak. Okay. Fats are organic carbon compound. Kenapa dia panggil organic carbon compound? Sebab dia datang daripada benda hidup. So dia punya carbon compound dia terdiri daripada carbon, hidrogen dengan oksigen. So dia ada oksigen sini. Fat combustible. Dia tanya kat situ. Fat combustible. Maksud combustible, adakah fats boleh terbakar? Okay, jawab kat chat. Boleh. Okay, dia adalah fuel juga. Okay, so kita tengok perbezaan antara saturated fat dengan unsaturated fat. Okay, kalau saturated fat, dia ada single bonds dia between carbon atoms dia. Tapi kalau unsaturated fats, dia ada double or triple bonds between carbon atoms. Sebab tu saturated fats has higher hydrogen to carbon ratio compared to unsaturated fat. Okay, so maksud dia macam mana nanti saya terangkan. Okay, so dia kata tadi saturated fat, okay, they consist only single bond between carbon atoms. Okay, unsaturated fat, lemak tak tepu, they consist double bond or triple bond between carbon atoms. Okay, so maksudnya macam ni. So kalau fat tu dia dalam bentuk molekul so dia dalam bentuk rantaian panjang. Okay, macam ni. Okay, semua dalam ni ada single bond antara carbon dia. So dalam ni ada carbon. Okay, carbon. So dia single bond je antara carbon ni. Okay, tapi kalau dalam unsaturated fat, okay, dalam unsaturated fat, okay, ni saya buat simple saja dia punya ni. So dalam ni, dalam saturated fat ni, antara carbon dia boleh double bond dalam ni. So ada double bond. Antara C dengan C dia ada double bond. Okay, bila dia ada double bond, dia punya hydrogen atom dia less. Sebab kat sini ada ruang kosong lagi dia boleh masuk. Dekat sini
hydrogen atom dia lagi banyak. Okay. So itu maksud tadi ya. So dia single bond, so hydrogen atom dia lagi banyak. Ini pula dia double atau triple bond dan hydrogen atom dia lagi sikit. Itu maksud dia. Okay. So sebab dia saturated, okay, yang saturated tu adalah less healthy ya. Although unsaturated fats are healthier than saturated fats, both saturated and unsaturated fats must be taken in moderation. Okay. Why are unsaturated fats healthier? Okay, kita tengok table 4.3 eh. So, dua-dua ni, antara dua ni saturated ni adalah less healthier. Yang ni more less healthy, more healthy lah. Ni healthier lah. Tak payahlah more lagi. Ni healthier, ni less healthy. Okay. So, walaupun unsaturated ni healthier daripada saturated, tetap kena moderate eating. Moderation tu maksudnya kita makan sikit je, tak perlu makan banyak-banyak. Makan secara moderation, secara sederhana. Okay. Sebab dia ada double bond tu. Okay, tak apa. Kamu just fikir dia healthier sebab daripada plants. Tapi kalau kenapa dia pergi healthier tu dah masuk bahagian kimia dah. Okay. So kita tengok apa perbezaan dan persamaan antara saturated fat dengan unsaturated fat. So dia punya persamaan dia, both have carbon, hydrogen dengan oksigen. Okay. Dia punya differences dia daripada source dia, kalau saturated daripada animal, unsaturated daripada plant. Okay. Condition at room temperature. Keadaan dalam suhu bilik, bila saturated fat, dia adalah solid. Tapi kalau unsaturated fat, dia adalah liquid. Okay. Melting point dia pula, saturated fat has higher melting point. Unsaturated fat has lower melting point. Sebab tu dia masa suhu bilik dia dah cair. So kalau saturated fat ni kamu kena panaskan sikit baru dia cair. Okay, faham tak part sampai melting point? Okay, very good. Tadi saya dah beritahu number of hydrogen atoms dalam saturated fat is more than in unsaturated fat. Soy oil pun adalah unsaturated fat. Okay, cholesterol content. Saturated fat lagi banyak kolesterol berbanding dengan unsaturated fat. Tapi walaupun kolesterol dalam unsaturated fat tu kurang, janganlah sampai kamu teguk teguk minyak tu. Kena ambil secara moderation juga. Okay. Lepas tu, effect on health, dia bad effect dengan good effect kalau in moderation. Minyak tu unsaturated. Dia kan minyak tu daripada olive oil, kan dia minyak. Lepas tu, minyak jagung. Semua tu adalah unsaturated. Okay. So examples of saturated fat, cow fat, chicken fat, ghee. Ghee ni dari mana? Betul, sapi Ghee ni minyak sapi. Okay. Lepas tu unsaturated fat, contoh dia
groundnut oil, minyak kacang, palm oil, minyak kelapa sawit, olive oil, minyak zaitun. Okay. So setakat ni boleh lagi? Okay, very good. Okay. Apa kesannya kalau kita makan makanan yang rich in saturated and unsaturated fats? Apa jadi kalau kita makan makanan yang banyak fat ni? Okay. Fat ni dia penting fats are very important in the diet. Okay. Apart from providing energy, selain daripada memberikan tenaga dan kepanasan warm, sebab dia adalah heat insulator Okay, they also help dissolve fat. Okay. They also help dissolve fat soluble vitamins. Dia juga adalah sebagai pelarut vitamin Pelarut vitamin dia adalah A, D, E, K. Atau kau nak ingat, adik. So, dia yang akan menyebabkan vitamin ni boleh diserap dalam badan. Kamu makan vitamin ni, tapi kalau tak cukup fat, vitamin tu tak boleh nak serap dalam badan. Lepas tu, dia adalah sebagai sumber tenaga. Lepas tu, dia juga boleh sebagai heat insulator. So, orang yang banyak lemak ni, biasanya dia akan rasa panas. Okay. Lepas tu, cholesterol is present in both saturated and unsaturated fats. Okay. Kenapa kita kena ada kolesterol? Supaya boleh synthesizekan asid, boleh synthesizekan adrenaline, boleh hasilkan hormon. Kalau tak cukup kolesterol, maksudnya hormon dia tak stabil. Okay, ataupun asid dia tak dapat dihasilkan. Ataupun adrenaline tak dapat dihasilkan. So, lemak ni penting. Okay, tapi kalau terlalu banyak kolesterol, dia boleh menyebabkan fatty deposit build up in inner wall of arteries. Maksudnya nanti ada lemak terkumpul dalam salur darah. Bila lemak terkumpul dalam salur darah, saiz lumen akan mengecil, lepas tu meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tu boleh menyebabkan sakit jantung atau stroke. Arteri sumbat So kita tengok gambar dia. Okay. So saya nak perkenalkan term lumen. Lumen tu maksudnya ruang ni, terowong ni. Ruang kosong. So kalau lah healthy artery, lumen dia besar. Lumen tu dia punya lubang dia Okay. So kat sini lumen dia besar sebab tak ada kolesterol yang terkumpul. Tapi dekat sini, yang warna kelabu pekat sikit ni, dia adalah kolesterol ataupun fatty deposits. So, dia menyebabkan lumen dia kecil. Okay, kalau gambar rajah yang besar ni, okay, so lumen dekat sini kecil. Sebab terdapat fatty deposits dekat inner walls ni. Okay, so kolesterol ni yang menyebabkan lumen dia kecil. Bila lumen dia kecil, tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi boleh menyebabkan sakit jantung dan stroke. Okay, setakat ni okay? Okay. So, apa maksud stroke? Stroke ni bila darah beku tu tersumbat di otak sini Dia menyebabkan darah tu tak boleh lalu. Sebab dia sekat dekat otak tu, so boleh menyebabkan stroke. Sebab dia sempit kawasan tu sempit dengan kolesterol. Ya betul. Sebab dia boleh, sebab salur darah ni dia bergerak kan. So dalam salur darah ada banyak yang dia angkut. Tak semestinya sedarah merah sahaja. So terdapat juga
fats yang bergerak dalam salur darah tu, so dia boleh terkumpul dekat dinding. Okay. Habis dah pasal fats. Okay. So boleh tak saya nak tanya soalan? Okay. Soalan yang pertama. Okay, bersedia kanak-kanak? Soalan yang pertama. There are 2 types of fats. What are those? Jangan jawab lagi dekat chat. Tapi siapa yang tahu, boleh tak beritahu saya siapa yang tahu jawapan dia? Okay, ramai yang tahu. Okay. There are 2 types of fats. What are those? Okay. Khairul Nisa Kamal. Nisa Kamal ada tak? Ya Allah, senangnya. Nisa Kamal ada tak? Nisa, Khairul Nisa Kamal. Ada. Okay, apa jawapan dia, Nisa? Mai. Very good. Saturated dengan unsaturated fats. Yay. Okay, next. Eh. Saya terpusing pula. Sekejap ini bukan lagi saya tak bagi jawab soalan ni. Soalan dia. Mana yang ada double bond antara carbon atoms dia? Saturated ke unsaturated fat? Mana yang ada double bond antara carbon atoms? Okey, kamu tahu Okey, kita tengok siapa yang bertuah untuk jawab. Sabrina ada? Okey, Sabrina apa jawapan dia? Mana yang ada double bond? Saturated ke unsaturated? Mana orang ni? Tak ada. Sabrina tak ada jawab Okey, tak apa. So, orang lain apa jawapan dia? Okey, Ainin apa jawapan dia? Unsaturated. Okay. Unsaturated. Yeah, very good. Yeah. Okay, Ramu. Okay. Boleh tak beritahu saya sumber saturated dengan unsaturated fat? What are the source of saturated and unsaturated fat? Jangan beritahu jawapan. Dah beritahu dah. Fadisha dah beritahu dengan Ainin. Saturated plant fat, salah lah. Okay, sesiapa boleh jawab yang betul? Okay, Khairin ada tak? Ainin pula. Khairin. Okay, apa jawapan dia? Saturated dari mana? Unsaturated dari mana? Ainin dia. Bukan dia. Ainin jangan type jawapan. Soalan dia, saturated fat tu datang dari mana? Unsaturated fat tu datang dari mana? Okay, yang lain jangan jawab. Khairin je jawab.
Ini saya too excited. Yeay, betul. Satu rated dari animals, satu rated daripada plants. Okey. Apakah elemen yang ada dalam fat? Elemen yang dalam fat ada 3 elements. Siapa tahu? Tapi jangan jawab. Siapa tahu? 2 orang je tahu. Elements yang ada dalam fat. Okey. Saya ikut. Okey, nanti try Betul tak jawapan kamu? Sofia Hani. Sofia Hani ada? Okey, apa jawapannya? Apa elements yang ada dalam fat? Ada 3 elements. Elements yang ada dalam fat. Okey, kawan-kawan beritahu dia punya huruf depan je. Huruf depan je. Ada 3 huruf. C O H. C H O. Okey, apa jawapan dia? Sofia ni. Carbon lagi. Hydrogen lagi. Oksigen. Yeay. Betul. Okay, very good. So, fat ni senang kan? Boleh tak saya proceed dengan palm oil? Okay. So, kita teruskan. Kita kena belajar palm oil sebab negara kita adalah penghasil utama minyak kelapa sawit. Okay. Siapa pernah makan kelapa sawit? Saya tak pernah makan. Orang kata dia kena macam bakar sikit. Macam mana tah? Dia salai sikit nanti sedap. Okay. So mula-mula kita kena tengok structure of oil palm fruit. Okay. Oil palm fruit has a single nut called the kernel. The kernel is protected by the endocarp or shell, which is surrounded by mesocarp or pulp. The oil palm fruit produces 2 types of oil. Palm oil is extracted from the pulp, and the palm kernel oil is extracted from the kernel. Most of the oil from the oil palm fruit is obtained from its pulp. Okay. So, kamu tengok ni, ini gambar dia. Okay, saya contohkan dekat pen. Okay, so kalau kamu tengok, dia ada 3 structure yang kamu kena tahu tentang palm oil palm fruit. Oil palm fruit. Okay. So, yang luar ni, kita panggil dia pulp. P-U-L-P. Dalam bahasa Melayu dia sabut. Yang serabut tu. Sabut. Okay, lepas tu, yang dalam ni, kita panggil dia kernel. Dalam ni. Okay. Sekejap saya tengok balik. Okay. Nama lain bagi pulp dalam bahasa saintis dia adalah mesocarp. Okay. Yang antara kernel dengan pulp ni, dia ada satu shell yang melindungi kernel ni. Ataupun dalam bahasa Melayu, kita panggil dia tempurung. Okay, bahasa Melayu dia tempurung. Okay. Oh, dalam bahasa ni, kita
kita panggil dia endocarp. Okey. Okey, dalam bahasa sains dia endocarp. Dia kecil je, tapi dia dalam tandan. Okey, tengok ni. So dia tandan, tapi bila kita ambil satu, kita zoom in dia macam ni. Okey. So minyak datang daripada dua benda ni. Daripada mesocarp pulp ataupun daripada kernel. Okey. Dan minyak yang paling banyak datang daripada pulp. So kat sini produce more oil. Yang ni kernel pula, they produce less oil. Tapi kernel dia produce higher quality. Yang daripada pulp ni dia low quality. Okay. Saya pun tak tahu, tapi kernel tu minyak dia lagi bagus lah daripada minyak daripada sabut tu. Soalan tu saya tak dapat jawab. Okay. So kita tengok sini dia ada 3 structure. 2 sahaja yang menghasilkan minyak. Minyak paling banyak daripada pulp, tapi minyak yang bagus daripada kernel. Macam mana sabut produce oil? Bila kita perah dia keluar minyak. Kita penyetkan dia, nanti keluar minyak. Okay. Yang ni process of palm oil extraction. Kamu kena hafal step dia. Okay. So step yang pertama, kita ambil tandan dia tu. Okay, kita ambil tandan dia tu. Okay. Saya ambil gambar ni kejap Saya ambil gambar ni. Okay. So kita tengok satu-satu Okay. So proses dia start dengan sterilization. Kita start dengan sterilization. Okay. So sterilization ni maksudnya dalam lori yang besar tu, okay, dia masuk dalam pressurized steam. Okay, steam tu apa steam? Dia masuk dalam pressurized steam. Okay, very good. Steam ni adalah wap air. Bila wap air, dia panas. Dia 100 degree Celsius. Kenapa dia kena masuk dalam pressurized steam? Sebab ada dua. Satu, dia nak kills the microorganism. Very good. Dan yang kedua, dia nak lembutkan. Okay, dia loosen the fruit from the bunches. Okay, so maksudnya bila dia panaskan tu nanti buah tu jadi lembut. Okay, dia soften the fruit, betul? So ada dua tujuan. Dia lalukan dekat pressurized steam. Okay, setakat ni faham untuk sterilization? Okay, very good. Lepas tu dia masuk dekat threshing. Okay, threshing. T-R-E-S-H-I-N-G. Okay, threshing ni maksudnya dia asingkan buah daripada tandan. Okay, so oil palm fruit remove from bunches.
Okay. So, daripada di dalam tandan, dia asing-asing jadi kecil-kecil. Jadi, terpisah. Okay. Itu adalah threshing. Okay, threshing ni di mana dia gegarkan tandan buah kelapa sawit tu Digegarkan, so gegaran tu menyebabkan dia terpisah. Okay, so itu threshing. Term yang ketiga adalah digestion. Digestion ni dia bukannya masuk dalam mulut, masuk pencernaan berlaku dalam mulut, bukan. Digestion ni maksudnya dia hancurkan. Okay, dia hancurkan, dia masuk dalam macam blender lah. Okay, kenapa dia hancurkan? Sebab dia, sekejap Okey, mula-mula dia kena asingkan sabut dengan tempurung tadi kan? Patutnya. Okey. Masa yang threshing ni, dia asingkan buah daripada tandan. Okey, masa digestion ni, mula-mula first kali dia asingkan sabut daripada tempurung. Kenapa dia kena asingkan dulu? Kenapa dia kena asingkan dulu? Jawab dekat chat. Very good answer, tapi jawapan very good, Zuhaira, betul. Kita nak asingkan minyak yang lain kualiti. Sebab kita nak asingkan sabut, minyak dia kualiti kurang. Okay, dalam tempurung tu ada kernel kan? Minyak dia punya kualiti dia lagi tinggi. Okay. So yang kedua, lepas dia dah asingkan, baru dia crush kan? Dia crush and pounded at high temperature. Okay. So dia tumbuk, dia pecahkan dalam suhu yang tinggi. Okay. So sekarang ni kita boleh hasilkan minyak. Okay, macam mana extraction pula? Okay. Pounded tu tumbuk. Okay. So extraction pula. Kamu pernah dengar tak istilah hydraulic pressure? Alah, kamu tak tengok YouTube ke yang dia letak dekat bawah hydraulic pressure, lepas tu dia penyekkan apa-apa? Dia penyekkan lilin, dia penyekkan. Okay. So, hydraulic pressure ni, dia akan tekan. Okay. The palm oil is pressed hydraulically. Ayat dia. Dia akan kena tekan kuat-kuat. Maksudnya dia kena berah lah Palm oil is pressed hydraulically from the pulp of the palm fruit. Maksudnya sabut dia ni, kita tekan dia kuat-kuat, nanti dia akan produce oil. Faham ni? Bila tekan kuat-kuat, nanti akan produce oil. Okay, tadi adalah baru sampai extraction, belum lagi habis tau. Tak habis lagi. Lepas extraction, okay, ni ada lagi bawah ni. Okay. So, lepas extraction, tapi jangan lupa, bukannya pulp sahaja dia press tau. Termasuk juga kernel pun, kernel of the all palm fruit. Okay.
are also pressed hydraulically. Okay, they produce more quality oil. Okay, so next, lepas dah extraction, okay, lepas extraction, okay, dia akan filtration pula. Okay, filtration. Sieve ni maksudnya tapis. Kita tapis the solid particles. So next adalah filtration. Okay, to sieve out solid particles. So benda-benda yang pasal solid tu kita asingkan, kita ambil liquid sahaja. Okay, lepas tu purification. Purification ni ada dua cara. Okay, sebab hasil oil ni bau dia tak sedap. Bau dia macam organik kan, bau tak sedap dia bau lah. Nanti kalau tak sedap bau, nanti pengguna tak nak beli kan. So, dia lalukan steam. Oil tu dilalukan dengan steam supaya dia remove any kind of smell. So, untuk dia buang bau dia tu, dilalukan dengan steam. Okay, lepas tu dia lalu juga activated carbon. Okay, apa maksud activated carbon ni? Maksudnya carbon tu dipanaskan lah. Okay, dilalu dekat carbon yang dipanaskan, activated carbon, supaya to wash out of its colour. To wash off its colour. Sebab minyak yang dihasilkan ni warna dia gelap. Bila warna gelap nanti pengguna tak nak beli. So dia lalukan dengan activated carbon. Boleh? Cakap ni okey? So, lepas tu dia bungkus. Okay. So, kamu kena hafal step-step dia ni. Daripada sterilization sampailah kepada purification. So, kamu kena hafal. So, kalau senior kamu masa tahun yang lalu, dia hafal yang depan. S, T, D, E, F, P. So, S, T, D, E, F, E. So, start dengan sterilization. Lepas tu, thrashing. Lepas tu, digestion. Lepas tu, extraction. Lepas tu, filtration. Lepas tu, purification. Okay. S, T, D, E, F, P. Oh, tak ada filtration. Kalau tak ada filtration, maksudnya dia gabungkan F dengan P. So, dia nak bersihkan minyak tu. Dia gabungkan F dengan P. Okay. Crude tu maksudnya yang hasil mentah. Crude tu hasil mentah. Minyak mentah. Okay, so macam mana kamu nak ingat ni? Okay, boleh tak sampai bagi cadangan? S, T, D, E, F, P. Kamu ni kreatif. Saya tak ada. D ni E lah. Okay. Suka tidur. Ada orang buat suka tidur. Suka tidur tepat. Saya tak ada.
Feel pen. Macam-macam lah. Oh, saya tak ada feel. Feel tu maksudnya. Ni feel lah. Apa dia ni? File. File. Allah Akbar. Maksudnya kamu tak ada file pendidikan agama Islam lah? Okay. So, itu terpulang pada kamu lah untuk buat dia punya akronim. Asalkan kamu ingat step dia daripada sterilization sampai purification. Itu ikut kreativiti kamu ya. Okay, very good. Okay. Mana tengok lah. Tak tengok lah. Okay. Nanti homework kamu tengok YouTube palm oil process. Boleh? Ainin punya tu boleh untuk hafal je tapi jangan buat tau. Tu Fifi. Okay. Nanti tengok YouTube macam mana nak proses palm oil. Okay. So next adalah kita kena tahu kenapa kita kena extract palm oil ni kan. So palm oil ni ada banyak kegunaan So dia boleh terbahagi kepada dua, iaitu edible products dengan inedible products. Maksudnya produk yang boleh dimakan dengan produk yang tak boleh dimakan. Okay. So produk yang boleh dimakan contohnya mentega, mayonis, minyak masak, aiskrim. Okay. Inedible product contohnya apa ni? Ni minyak apa ni? Saya tak nampak. Sabun. Boleh buat sabun. Okay. Shampoo. Ini apa ni? Ni balm balm. Lilin. Lubricant. Okay, very good. Minyak rambut. Okay. So kita tengok nutritional values of palm oil. Okay, palm oils contain unsaturated fats. Dan dia do not contain cholesterol. So cholesterol dia sikit So recent research shows that consuming palm oil not only lowers the level of bad cholesterol, LDL cholesterol, but also raised the level of good cholesterol. LDL ni adalah low density lipid. Yang ni high density lipid. Lipid ni maksudnya fat Okay. So dia ada low density dengan high density. Ada kolesterol baik dan kolesterol tak baik. Kolesterol baik tu yang guna untuk buat hormon tu. Okay. Untuk buat hormon, untuk asid, okay. Dan sebagainya. Dia tak produce bubble top boil. Dia produce. Kalau panas sangat, produce bubbles. Tapi jangan banyak sangat lah kolesterol tu. Dia memanglah kita panggil kolesterol baik. Tapi kolesterol baik ni akan jadi jahat kalau dia banyak-banyak sangat. Okay, Farisha Wardina. Dia tak produce bubble masa boil. Salah konsep tu. Tapi dia susah nak boil macam tu. Sebab dia punya boiling point ni tinggi. So dia panas dia. Okay. So palm oil also reduce the chance of abnormal blood clotting known as thrombosis in the
artery. So maksudnya palm oil ni dia akan kurangkan um, darah membeku dalam salur darah. Faham tak? Darah tu dia akan kurangkan pembekuan darah dalam salur darah tu. So bila darah tu susah nak beku dalam salur darah, so tak adalah dia tersumbat salur darah tu. Pizza walaupun dia lemak. Lemak ni dia kena makan sikit ni Dia kena kurang kolesterol je. Okay. So palm oil is also a rich source of useful fatty acids such as linoleic acids, omega 6. Okay. So yang omega 6 ni adalah lemak yang baik Okay. Dalam palm oil juga ada beta carotene, ada vitamin A, vitamin E, tocopherols, tocotrienols. Ini saya tak tahu benda tocopherols dengan tocotrienols ni. Okay, tapi maksudnya dia banyak nutrition lah. All the nutritional substances are natural antioxidants and that prevent cancer. So palm oil ni kita boleh gunakan untuk prevent cancer. Dan pada masa sama, vitamin A also strengthen our immune system. So immune system kita pun boleh better. Dan dia prevents cataract kat mata. Okay. Vitamin E also helps to maintain healthy red blood cells. So red blood cell yang terhasil tu nanti healthy dan prevents disease. And also slows down aging of cells. So dia melambatkan penuaan sel. Tapi tetap kena makan secara moderation atau secara sederhana. Tapi jangan minum minyak. Hafizah jangan. Dia kena moderation juga. Aduhai. Okay. So kamu kena tahu syarikat-syarikat yang berkaitan dengan palm oil palm oil. So kamu kena hafal MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Okay, they established Palm Oil Research Institute, PORIM. Lepas tu dia hasilkan juga Palm Oil Registration and Licensing Authority, POLA. So kalau kamu nak ingat, kalau ada P dengan O tu, dia berkaitan dengan palm oil. Itu cara nak ingat juga. Okay, so PO. Lepas tu MPOB juga digunakan untuk establish research and development, R&D. So MPOB gunanya untuk research and development juga. Boleh? Boleh jawab dalam singkatan? Saya galakkan dalam singkatan. Dia biasanya soalan ni dia tak keluar sangat dalam structure. Dia banyak keluar dalam objektif, kamu kena pilih. Okay. So, research ni conduct dia supaya masa cultivation, masa tengah tanam pokok tu, kita hasilkan high quality oil palm fruit. Okay, so masa penanaman tu, kita nak hasilkan, kita nak tahu the right methods of cultivation, fertilizer usage, pest and disease control. So, MPOB ni kena fikirkan, kita kena pakai jenis apa palm oil tu, kena pakai baja apa, dia punya pesticide apa, gitu. Dia akan fikirkan tu. Lepas tu, selain daripada tu dia kena fikirkan juga, dia kena research apa yang kita boleh buat daripada palm oil. So kita kena discover, orang yang MPOB tu lah, kena discover more uses of palm oil. Contohnya yang terbaru, kita boleh replace diesel dengan palm oil. Kita gantikan diesel dengan palm oil sebagai fuel dia. Itu contoh dia. Okay. Lepas tu kena fikirkan juga
Dia orang yang fikirkan juga macam mana nak proses supaya dapat lagi banyak palm oil tu ataupun menghasilkan palm oil yang lebih berkualiti. Dan last sekali, kita nak elakkan macam mana palm oil industri daripada mencemarkan alam sekitar. So, pollution control in factory. So, dia akan menghasilkan sabut semua tu, benda tu mencemarkan alam sekitar. So, dia fikirkan apa kegunaan sabut-sabut yang tak digunakan tu lagi dalam kehidupan harian. Recycling. Ataupun buat apa, buat tali semua tu kan. Jadikan baja ke, dia kena fikirkan macam mana nak kontrol yang waste tu. Setakat ni okey? Okey. So, potential oil palm ni adalah dia adalah cheaper alternative to fossil fuel sebab kita boleh tanam semula. Okay, dia adalah renewable energy. Lepas tu, the fiber and empty fruit branches can also be used in various ways. So, dia punya fiber dengan benda-benda yang macam dia punya tandan-tandan yang tak digunakan tu, kita boleh jadikan organic fertilizers ataupun boleh jadikan animal feed. Maksudnya makanan untuk binatang ternakan. Atau jadikan dia sebagai kompos. Jadikan dia sebagai paper ataupun wood composites. Itu adalah potential use of oil palm. Habis. Okay. So, boleh tak saya tanya soalan habis ni? Fireboard. Okay. Soalan yang pertama. Okay. Sekejap saya pergi tadi. Okay. Sebentar. Okay, soalan yang pertama. Baca betul-betul. Boleh tak baca ni? Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Sabar. Saya nak pakai roda. Okay. Siapa yang bertuah untuk jawab soalan ni? Okay, Hafizah. Apa jawapan pada soalan ni? Betul! Yay! Very good. See palm oil is low in cholesterol. Dia ada banyak vitamin A, vitamin E dengan unsaturated fat. Okay, very good. Next question. Okay, boleh tak baca? Okay. Dah baca Saya nak pusing roda ni. Raja ada Raja. Okay, apa jawapan dia Raja? Senang sangat Raja mana Raja? Raja ada tak?
Raja ada tak ajak saya tengok Raja. R-A-R-A. Raja ada. Raja tidur ke Raja? Tengok K-pop ni. Okey. Apa jawapan dia kanak-kanak? Yang lain. Apa jawapan dia? Asal D pula. Jawapan dia adalah A. Aduh, hai. Jawapan dia A. Dia ada vitamin E, dia ada beta carotina Okay, thank you. Next question. Baca betul-betul soalan Okay, nampak tak? Saya tak ajar ni kan? Tapi kamu boleh jawab tak? Saya nak tengok. Kamu boleh jawab tak? Saya tak ajar ni. Macam bisa. Okay, kamu teka je Kita tengok apa jawapan dia kejap. Tapi saya nak pilih orang je. Okay, Ain. Ain ada tak? Tadi saya nampak Ain keluar. Ain ada tak? Okay, kamu teka je apa jawapan dia. Ain nanti Hana nanti saya beritahu. Ain. Apa jawapan dia? Palm oil campur hidrogen jadi. Ain mana Ain? Okay, salah. Kita tak belajar lagi sop Jawapannya adalah margarine. Okay, saya lupa nak beritahu. Okay. So macam ni, sebab dia adalah unsaturated fat. Tadi kau jawab B ya nak macam apa tu. Okay, sebab dia unsaturated fat. Okay, so bila kita tambah dengan hidrogen, unsaturated fat ni bila dalam keadaan room temperature, dia akan jadi liquid. Okay, so bila kita tambah hidrogen, dia akan tukar jadi saturated fat. Okay. So palm oil bila tambah hidrogen dia akan jadi saturated fat. So bila jadi saturated fat, dia akan jadi solid at room temperature. Boleh? So sebab tu dia boleh jadi margarine, dia jadi keras. Sabun vegetable oil campur alkali, betul. Yang ni adalah palm oil campur dengan hidrogen. Semua fat ada hidrogen. Cumanya kalau unsaturated fat campur hidrogen, nanti dia jadi saturated fat. So dia akan tambah bilangan hidrogen dia. Kan kita belajar saturated fat, dia punya hidrogen lagi banyak daripada unsaturated fat. Ya, hidrogen dia bertambah. Okay. So, very good question. So, kamu secara tak langsung belajar pasal hydrogenation. Okay, next question. Number 23. Okay. Yang ni soalan dia saya tak dapat nak ambil tapi kita boleh create soalan. Okay. So, banyak soalan saya boleh keluarkan. Nampak kan structure dia? X tu dekat atas, Y tu tengah, Z bawah sekali. Okay.
Soalan dia. Label X, Y, and Z. X, Y, and Z. Janganlah jawab lagi, Mai. Relax lah. Saya nak putarkan. Okey. Okey. Zu ada tak Zu? Okey, Zu boleh jawab tak? X tu apa? Y apa? Z apa? X best of card. Okey. Okey, Nisa betul. Y shell. Okey, betul. Ataupun endocard. Z tu bukan endocard. Shell tu yang endocard. Salah. Z tu kena. Okey, so kita ulang. Okey, so 2/3. Okey. Okey, so X adalah pulp ataupun mesocarp. Y adalah shell ataupun endocarp. Z adalah kernel. Boleh? Okay, very good Okay, very good. Okay, soalan seterusnya. Which structure produce oil? Jangan jawab lagi dalam chat. Which structure produce oil? Nak. Okay, kita tengok Amiza. Tadi Amiza dah jawab tadi kan? Aina Safia. Ada tak Aina Safia? Ada dia. Janganlah jawab, Mai. Cik. Dia dah jawab. Oh, dia dah jawab. Kena tengah apa? Oh, cepat gila kau jawab. Okay, betul tak kelas? Betul. Yeay. Lajunya Aina ni. Okay, very good. Okay. So, kamu kata pulp dengan kernel ni produce oil. Mana yang lebih bagus oil dia? Pulp ke kernel? Jangan jawab lagi. Ayo. Okay. Farisha Wardina. Pulp lagi quality? No. Okay. Pulp, dia produce more oil. Tapi less quality. Okay. Kernel, dia produces less oil. Tapi dia more quality. Faham tak Fadisha? Okay. Next question. Next question. Sekejap Okay. Bila laju biasa salah tak. Okay. Next question. Ini Okay, saya pulang.
Okay, relax. Okay. Okay, nampak tak soalan ni? Penyek pula. Okay. The following shows the steps involved in the extraction of palm oil. P. Separation of the fruits. Q. Sterilizations of the bunches. R. Extraction of the oil from the fruits. S. Purification of the palm oil. Which of the following shows the correct sequence of the steps involved? A, B, C, D. Okay. Jangan jawab lagi. Okay, saya nak putarkan roda. Okay. Alisa Maisara. Okay, kejap. Kita nak dulu soalan Alisa Maisara. Alisa Maisara ada tak tu? Tak ada. Kalau tak ada. Ada. Tu ada tu. Okay. Saya buka. Kita tengok balik soalan ni betul-betul. D. Dia kata D. Dia kata start dengan sterilization. Lepas tu separation of fruit. Lepas tu extraction of oil. Lepas tu purification. Okay, betul. D. Yay. Okay. Very good. Okay, next question. Okay, baca betul-betul. Lisa pandai, hebat. Kamu pandai, semua pandai kalau kamu belajar. Okay, nampak tak ni? Which of the following statements about the processing of palm oil is not true? Nampak tak ni? Tak mau gaduh-gaduh dekat chat. Nampak tak? Boleh baca? Okay. Mana yang not true A. The palm oil fruits are sterilized and separated from the fruit bunches using steam. B. The fruits are crushed using mechanical digestion. C. The oil is extracted from the fruits using hydraulic pressure. D. The oil is purified and colored yellow using activated carbon. Nanti saya macam confused juga jawapannya. Tapi kita tengok jawapan kamu. Kita putar dulu roda. Okay. Nas ada Nas? Ada confusing apa? Okay, Nas ada tak? Nur Hidayati. Tak ada kan? Tak ada. Okay. So, kita close dulu. Okay, Liana. Liana ada? Liana. Nur Liana. Nur Liana. Tak ada juga kan Liana? Left lah. Dia masalah internet kat. Okay, Hana. Yeay, Hana. Hana ya, banyak duit. Okay. Tak apa, saya pun confused juga jawapan dia. Apa jawapan dia? Nanti kamu kena justify kenapa kamu jawab tu. B kot The fruits are crushed
using mechanical digestion. Saya rasa B okey. Tak. Kenapa kamu kata itu not true? Oh, masuk mechanical digestion. Tapi saya rasa A tu salah sebab dia separated from the fruit bunches using steam. Dia tak separated using steam. Kan? Dia separate. Oh, dia gegarkan je. Yang tujuan dia pakai steam tu ada dua. Bukannya separate. Okay, dia lah tu Ana tu. Ada dua tujuan untuk steam So, satu untuk kill microorganisms. Lagi satu untuk loosenkan je. Dia tak separate lagi. Dia loosenkan je. Okay. So, saya rasa kat sini tepat dia A lah. Saya rasa. Boleh Boleh semua? Okay. So, last question. Soalan nombor 26. Okay. Ni saya tak tahu. Ni bukan dah. Okay, dah habis lah jawapan soalan kita. Ini bukan kaitan dengan palm oil dah. Okay, dah habis dah. Habis dah. Yeay! So, hari ni facts dengan palm oil. Okay tak soalan? Topik hari ni senang kan? Okay, very good. Okay, ingat tak homework saya? Apa yang homework saya? Okay, tengok YouTube. Tengok palm oil extraction Okay, itu sahaja untuk kali ini. Okay, jumpa lagi untuk sesi akan datang. Bye, annyeong. Bye. Okay.